Okay, kita pergi mana? Ini kan. Okay. Okay, soalan tanya, jelaskan bagaimana jelaskan bagaimana daya impas yang dikenakan itu tidak meretakkan jubin. Okey. Kan kenapa kalau kita nak guna lesung ni kan. Kita akan buat apa? Adakah kamu akan letak je lesung ni atas jubin ni? Biar macam tu je, lepas tu kamu duk ketuk-ketuk bawang tu kan. Kan ataupun kamu letak ni lapik kain. Letak lapik kain. Letak lapik kain kan. Siapa je yang betul? Adalah seorang dua je yang betul So kamu cakap lah. Letak lapik kain. Mana tadi je Okay, so jawapannya adalah letak lapik kain. Okay. Berapa markah? 2 markah. So bila letak lapik kain. Sebab apa nak letak lapik kain? Sebab kamu nak buat apa ni? Kamu nak buat apa dengan daya impas ni? Sebab kamu nak tambahkan daya impas ke sebab kamu nak kurangkan daya impas? Kurangkan daya impas. Ya, kamu nak kurangkan daya impas kan? Sebab tu lah retak tu tak dia jubin tu dia tak retak sebab daya impas kurang. Cara kamu nak kurangkan daya impas tu, kamu kena buat apa dengan masa ni? Kamu kena panjangkan masa pelanggaran. Ya, panjangkan masa pelanggaran ataupun panjangkan masa sentuhan. Pun boleh. So cara nak panjangkan masa sentuhan, gunalah lapik kah kain. Okey. So letak lapik kain jadi dia akan memanjangkan masa sentuhan ataupun masa pelanggaran pun boleh juga. Untuk mengurangkan daya impas. Okay. Untuk mengurangkan daya impas. So ni 1 markah, ni 1 markah. Jadi 2 markah. Okay. Itulah dia jawapannya. Okay, next. Okay, jadual 1 menunjukkan reka bentuk. Okay, spesifikasi bagi 4 jenis kereta yang berbeza. Anda diminta untuk memilih spesifikasi kereta yang paling sesuai untuk menjamin keselamatan. So dia ada 4 aspek. Panjang bonet kereta, nak yang mana? Panjang bonet tu nak panjang ke nak pendek? Lepas tu beg udara, nak ada ke tak nak ke? Lepas tu penyandar kepala. Ni penyandar, ada yang tak ada kan. Lepas tu bahan untuk bumper. So ada 4 aspek. So 4 aspek, 4 sebab baru 8 markah. Markah ke-9 apa? Markah ke-9 kamu pilih, saya pilih. Okay. So nak buat jawapan ni, cara nak jawab kita buat apa? Kita buat jadual. Okay. Siapa tak buat jadual, denda 1 markah. Waktu peksa nanti cikgu denda. Trial pun cikgu denda juga Sekejap, kenapa ni tiba-tiba lambat keluar ni? Okay, so aspek sebab. Jadi kita ada aspek tu. Okay, panjang bonet kereta tu. Okay, panjang bonet kereta. So kamu nak panjang bonet kereta tu apa? Besar ke kecil? Tengok. Panjang bonet kereta. Nak yang besar. Nak yang besar kan? Yang ni kecil. Yang ni besar Yang ni besar. Yang ni kecil. Okay. So jawapannya adalah besar. Okay.
Jadi panjang bonet kereta besar. Yang penting ada kuantiti fizik besar, ataupun kamu boleh buat panjang bonet kereta apa ni? Panjang bonet kereta besar lah, besar pun boleh. Yang ataupun kamu buat panjang bonet kereta panjang. Kan ayat tak sedap langsung kan. Tapi tak apalah, janji nampak kuantiti fizik dia panjang besar kan. Sebab panjang bonet kereta ni dia punya aspek dia. So dia nak tanya panjang bonet kereta tu nak panjang ke nak pendek ke nak besar ke nak kecil ke. So kamu jawablah panjang bonet kereta besar ataupun panjang bonet kereta panjang. Ada setengah budak dia jawab macam tu dia. Dia buat bonet kereta panjang. Apa boleh juga bonet kereta panjang. Ada yang jawab panjang bonet kereta kan. Itu seolah-olah dia macam saling balik aspek dia. Dia tak jawab apa aspek tu nak panjang ke nak pendek. Dia macam saling balik je dia punya aspek. So tak adalah markah macam ni. Okay. So kenapa nak panjang bonet kereta tu besar? Kurangkan daya impuls. Ya, kurangkan daya impuls pun boleh. Okey, macam mana dia kurangkan daya impuls? Mesti dia buat apa? Sebenarnya dia buat apa? Dia kurangkan daya impuls ni sebab maksudnya dia telah memanjangkan masa pelanggaran. Macam mana cara dia nak panjangkan masa pelanggaran? Dia bagi bonet kereta ni apa? Dia bagi bonet kereta ni boleh apa? Cara dia nak panjangkan masa pelanggaran, contohnya dia langgar batang pokok kan. Ni pokok. Kita tak panggil kemik, kita panggil remuk. So bila langgar batang pokok, so kan dia ada dia boleh remuk. So bila dia remuk ni dia makan masa, dia ambil masa lah kan. Sebab tu masa dia panjang. So bila masa dia panjang, jadi daya impuls dia rendah lah. Kalau bonet kereta tu pendek, so dia punya ni kita panggil dia zone remuk. Remuk. Kalau pendek, so dia punya remuk tu pun sikit je kan. So dia tak makan masa kan. So masa tu pendek. Kita nak bagi dia makan masa, bagi panjang. So cara dia adalah bagi dia remuk banyak sikit. Banyak. So bila masa tu banyak, daya impuls dia rendah. Boleh? Faham? Faham. Okey, faham. Jadi so jawapan dia kamu boleh zone remuk dapat memanjangkan masa pelanggaran semasa kemalangan kan. Semasa kemalangan. Maksudnya dia explain tentang apa ni? Dia explain tentang memanjangkan masa pelanggaran. Ataupun slash boleh bagi jawapan macam ni je. Mengurangkan daya impuls. Mengurangkan daya impuls pun boleh. Ataupun dia tak nak explain pun pasal zone remuk ni. Dia nak cakap je memanjangkan masa pelanggaran pun boleh juga. Memanjangkan masa pelanggaran. Dia banyak pilihan jawapan Janji logik. Okey, boleh. Okey, nombor 2. Okey. Lagi satu cikgu nak bagi tahu, bila jawab soalan macam ni, kamu boleh ulang jawapan yang sama. Contohlah, kat atas ni kamu dah kata dah mengurangkan daya impuls. So kamu kat bawah ni pun kamu nak buat juga mengurangkan daya impuls pun boleh. Dia maksimum boleh ulang 2 kali je lebih 2 kali dah dia tak nak terima dah. So kamu fikirlah jawapan lain Okey. Macam contohnya ini pun sebenarnya kamu nak jawab juga. Contohlah aspek ketiga tu, contohnya kamu nak jawab juga mengurangkan daya impuls, tapi kamu dah tengok dah buat 2 kali kan, 1, 2 kan. So yang ni kamu ambil lah yang ni memanjangkan masa pelanggaran. Kan benda sama je, betul tak? Itulah dia punya peraturan dia macam tu. Maksimum boleh ulang jawapan sama 2 kali saja maksimum. Okey, yang lain tu kamu buatlah lain sikit. Okey. Okey. Okey, nombor 2. Nombor 2, beg udara. Nak ada ke tak nak? Mestilah nak. Ada. Mestilah ada. Okey, so ada beg udara.
Okay, kenapa nak ada beg udara? Kamu nak ulang balik ayat ni, mengurangkan daya impas pun boleh. Okay, memanjangkan masa pelanggaran pun boleh. Okay, ataupun yang ada setengah budak tu mungkin dia tak berapa pandai fizik, dia jawab macam ni melindungi pemandu daripada menghentam steering kereta pun boleh. Okay, melindungi pemandu ataupun penumpang kan daripada menghentam steering kereta. Steering kereta ataupun dashboard kereta. Okey. Ataupun dashboard kereta pun boleh. Okey. Okey, next. Nombor 3 pula. Dashboard bahasa Melayu apa kau tahu tak dashboard bahasa Melayu apa? Tak apa kan kalau kamu macam susah sangat kan. Kan cikgu kata tak boleh campurkan BMBI dalam satu ayat kan. Tapi macam dashboard ni tak apa je, boleh je nak campurkan sebab kamu buatlah macam ni macam ni macam tu. Tapi biasanya pemeriksa tak kisah pun. Oh laci tak apalah, dia pemeriksa tak kisah pun. Benda-benda remeh macam ni dia tak kisah pun yang penting dia faham je lah. Yang tak boleh tu macam ni, contohnya kamu nak apa? Kamu buat protect macam melindungi kan. Protect pemandu style macam ni Ni kan campur-campur kan ayat rojak. Macam ni tak boleh lah. Tapi pun macam setakat dashboard ni boleh je. Okay? Dia macam alat kan. Okey, nombor 3. Penyandar kepala, nak ke tak nak? Mestilah nak. Ya, nak. So ada penyandar kepala. Okey, kenapa nak kena ada penyandar kepala? Kalau fikir logik sebab apa? Ada yang jawab mengurangkan inisial, kesan inisial. Mengurangkan kesan inisial pun boleh. Okay? Mengurangkan kesan inisial. Sebab bayangkan kalau tak ada penyandar kepala kan, kamu duduk kat sini. Lepas tu tiba-tiba kereta belakang langgar. Nanti kepala kamu akan ke depan, lepas tu automatik dia akan ke belakang. So apa jadi dengan tekuk kepala? Patah. Patah kan? Patah. Sebab tu kena ada penyandar kepala. Okay, kepala kamu akan ke depan. Jelas sebab inisial kan? Nanti kamu ke belakang pula. Macam tu. So boleh dia jawab. Mana tadi? Mengurangkan ataupun ayat paling senang. Okay, nak nampak ayat fizik boleh je mengurangkan kesan inisial. Ni nampaklah macam ayat fizik kan. Ataupun yang bukan fizik sikit, yang logik apa? Mengurangkan, ni budak tak ambil fizik pun boleh jawab. Mengurangkan kecederaan. Kecederaan leher. Okay? Pemandu kan? Ataupun penumpang. Apabila berlaku kemalangan. Okey. Apabila berlaku kemalangan, dilanggar oleh kereta belakang. Macam itulah. Okey, next nombor 4. Nombor 4. Dia tanya bahan untuk bumper. So tadi kan kamu nak bumper ni kan senang, remuk, kita panggil remuk. So kalau remuk mestilah diperbuat daripada apa? Ya, bahan mudah remuk. So mana satu bahan mudah remuk? Logam ke plastik? Plastik. Plastik kan? Plastik. So kat situ kamu jawablah. Kamu jangan jawab plastik macam tu je. Okay? Ni nama ni pemalas Sebab tak tahu ni plastik apa ni. Plastik sampah ke plastik apa kan. So kamu cakaplah bahan untuk bumper yang diperbuat daripada plastik. Okay? Bahan untuk bumper plastik. So reason dia, sebab dia itulah. Tadi kan kita dah buat ayat mengurangkan daya impas kan dah 2 kali kan. So yang ni kamu buatlah ayat dia lain sikit.
memanjangkan masa pelanggaran. Okey. Okey. Ada yang jawab ni? Plastik kan? Plastik dengan logam mana lebih lembut? Mestilah apa? Plastik lembut ke keras plastik? Lembut. Lembut kan? Dia mudah remuk kan? So boleh jawab plastik tu plastik lembut. Okey, bagi lembut pun boleh. Ataupun mudah remuk. Mudah remuk. Banyaklah jawapan-jawapan yang logik. Okey. So ni baru 8 markah. Sebab ni apa? Ni tadi ni 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okey, markah ke-9 apa? Siapa ingat? Markah ke-9. Pilih. Ya, pilih. Okey, saya pilih. Pilih siapa? Ini saya pilih okey, 1 markah. 9 markah. Markah ke-10? Saya dapat markah ke-10. Sebab. Ya, betul. Sebab. Tulis balik aspek. Ya, betul. Sebab. Kamu tak boleh buat macam ni sebab aspek-aspek di atas. Ada yang buat sebab aspek-aspek di atas. Macam ni tak ada markah. Okey. Tak ada markah ke-10. Kamu pun salin balik. Tapi masalahnya ada budak je salin apa? Bukan setakat je salin aspek. Sekejap, kenapa ni? Bukan setakat dia salin aspek, dia salin balik ni. Panjang bonet kereta besar kerana untuk kurangkan daya impas, ada beg udara untuk kurangkan daya impas. Dia salin pula aspeknya, salin dengan sebab-sebab ni pun dia salin juga. Cikgu bukan suruh salin dengan sebab-sebab tu, cikgu suruh salin aspek je kan. Kalau kamu salin sebab itu dah buang masa. Okey. Salin aspek je. Okey, sebab panjang bonet kereta besar, lepas tu ada beg udara, lepas tu ada penyandar kepala dan bahan untuk bumper plastik. Ni markah ke-10. Macam tu je, okey. Okey. Next, kita pergi. Ni ada soalan pengiraan. Okey, apabila Ali menendang bola yang berjisim 1.5 kg, jisim mestilah mass km, ia bergerak dengan hal laju 20 meter saat -1 dari keadaan pegun. So kalau pegun hal laju dia apa? Dari keadaan pegun. So ni hal laju awal lah U. Kalau pegun hal laju awal dia adalah respon Kosong. Ya, kosong. So kalau pegun tu hal laju dia kosong. Jadi yang 20 ni adalah hal laju akhir. V, final V. Kalau U initial. Awal. So masa kaki Ali bersentuh dengan bola adalah 0.2 saat. So T time. Hitung daya impas. So daya impas F lah, F. Dah tahu kan formula dia. F sama dengan MV tolak MU per T. Okay, masuk je dalam formula. So M tadi apa? 1.5 kg. Okay, hal laju akhir 20 meter saat -1 tolak 1.5 kg. Hal laju awal dia kosong dengan T masa 0.2 saat. Okay, dapat apa? Ini memanglah kosong lah. Jadi 1.5 darab 20. Okey. Okey, sekejap 1.5 darab 20, 30. 30 kg meter saat -1. Ni tolak kosong kan. Dan per dengan 0.2 saat. Lepas tu 30 bahagi 0.2. 150. So apa unit ni? Kalau macam ni. Rajin pula cikgu buat unit ni. Okey, so senang je kan. Kalau dah daya impas mestilah unit dia Newton. Kan tak payah nak pening. Tapi kalau
Saja nak rajing, nak asah minda kan. So ni kg, lepas tu ni meter, ni saat ni Kita ada saat -1 bahagi dengan saat 1. So dia akan jadi kg meter saat, ni indeks -1 tolak 1 -2. So kg meter saat -2, okey. Ataupun senang je tengok je unit daya mestilah Newton. Yang penting ada unit. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Okey. Yang join ni korang tak main futsal Tak lelaki yang join ni. Kata ada futsal lagi ni. Rumah Tak jauh. tahu. Ha? Tak tahu. Tak join. Puasa kalau orang tak join, mak tak bagi. Mak tak bagi. Oh, mak tak bagi. Okey, bagus. Ikut aku cakap. Okey, next. Jom main futsal kat mana sebenarnya? Jom main futsal kat mana? Ada tempat ni? Sinamat tu. Kat mana? Section apa? Kat Lawan ada ke tempat? Ni Seven Futsal ada Okey, takpelah. Tengok ni. Apabila Ali menendang batu yang berjisim sama dengan bola iaitu 1.5 kg, ia bergerak dengan hal laju yang sama dengan bola 20 meter saat -1 dari keadaan pegun. Hitung impuls yang dikenakan oleh Ali ke atas batu itu. Oh, dia tentang batu. Lepas tu, batu tu bergerak. Okey, hitungkan impuls. Okey, apa beza impuls dengan daya impuls? Kalau daya impuls, dia F force, impulsive force kan. Tapi kalau impuls sahaja, maksudnya FT tau, dia FT Maksudnya kan ni nampak ni. Ni dia darabkan FT tu Maksudnya yang tinggal apa? FT sama dengan MV tolak MU. Inilah impuls. Okey. So cara nak kira impuls adalah ni formula dia iaitu perubahan apa ni? Perubahan momentum. Okey. So masukkan M jisim dia 1.5 kg. Lepas tu had laju akhir dia ni kan. Ni kat dalam pegun So U dia kosong Had laju awal dia kosong, yang ni V dia 20. Okey. So had laju laju akhir dia 20 meter saat -1 tolak 1.5 kg. Lepas tu U kosong. Okey. So 1.5 darab 20 berapa? 30 Ni dah kosong dah. Okey, so yang tinggal 30 kg. Okey, apa unit ni? Kg apa? Kg. Lepas tu? Sambung kg. -1. Ya, meter saat -1. So inilah unit untuk impuls ataupun kamu tengok je F ni kan Newton, daya kan. Lepas tu T tu time, saat. Time kan masa, unit SI dia saat. So jadilah 30 Newton second kan, Newton saat. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Sama je. Faham? Okay, faham. Okay, next. Okay, tu pergi pula nombor 10. Okay, nombor 10. Ni sama je macam soalan structure kan. Dia tanya tentang pembiasan. Bila pembiasan je, buatlah perkataan bengkok. Okay, pembengkokkan. 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 Okay, so macam nak buat ayat dia? Pembiasan gelombang ialah pembengkokkan
gelombang. Okey. Mau jawablah ni. Pembengkokan. Ya. Ada yang jawab pembengkokan, ada yang jawab perubahan arah pun boleh juga. Perubahan arah perambatan gelombang. Perubahan arah perambatan gelombang. Maksudnya arah tu berubah. Yelah sebab bengkok kan. Kenapa ada masuk ke masuk? Cikgu punya internet problem. Okey. So pembengkokan ni perubahan arah perambatan gelombang. Okey. Yang disebabkan oleh kenapa dia bengkok? Kenapa dia berubah arah? Disebabkan oleh apa? Perubahan apa? Daripada kurang tumpat kan? Lepas tu nanti pergi ke lebih tumpat. Okey, ni garis normal. Okey, contohlah ni gelombang cahaya kan. So daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Dia akan dibiaskan mendekati garis normal ke menjauhi garis normal? Respon. Mendekati. Okey, mendekati garis normal. Kenapa dia mendekati garis normal? Sebab cahaya ni bergerak perlahan kan. Okey, dia bergerak perlahan. So dia ada kaitan dengan hal laju lah. Jadi disebabkan perubahan hal laju lah. Okey, disebabkan perubahan hal laju gelombang. Okey, apabila merambat dari satu medium ke satu medium, dari satu medium ke medium lain. Okey, dari satu medium ke medium lain, berlainan. Kena mention ni, berlainan ketumpatan. Kena mention lah perkataan ni. Supaya kita tahu, ada kurang tumpat, ada lebih tumpat. So hal laju dia pun berubah. Jadi berlakulah bengkok-bengkok cahaya ni kan. Bengkok gelombang ni, berlakulah perubahan arah gelombang. Okey, terangkan mengapa gelombang air mengikut bentuk pantai apabila menghampiri tepi pantai. Okey. Mesti ada kaitan dengan ketumpatan. Mana kawasan dalam, mana kawasan cetek. Okey, yang tepi pantai ni. Okey, air yang kat tepi pantai ni dalam ke cetek ni? Cetek. Dia kawasan cetek kan kat sini. So bila dia cetek, dia kurang tumpat ke lebih tumpat? Siapa ingat? Kurang. Kan cikgu ada bagi dulu analogi. Bayangkan kita ada bikar dalam dengan bikar cetek. Lepas tu bayangkan yang ni. Lepas tu kita nak isi 50 ml air. 50 ml air, yang ni pun 50 ml air juga. Kalau kita isi dalam bikar yang dalam ni, 50 ml air dia takat ni kan. Ni. Tapi kalau kita isi bikar yang cetek ni, 50 ml air dia penuh. Nampak penuh. So mana nampak lebih tumpat? Bikar yang cetek ke bikar yang dalam? Yang cetek ni kan. Yang cetek ni nampak lebih tumpat. Sebab air dia penuh. Lebih tumpat. So yang dalam ni tak nampak penuh kan. So dia kurang tumpat lah. Okay, dia kurang tumpat. Okay. Jadi kawasan cetek adalah lebih tumpat. Yang kawasan dalam ni pula kurang tumpat. So kamu boleh explain daripada kawasan dalam iaitu kurang tumpat ke kawasan cetek yang lebih tumpat. Jadi dia punya hal laju gelombang dia bertambah ke berkurang? Daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Hal laju dia apa? Berkurang. Hal laju berkurang. Ya, hal laju dia berkurang. Okey. Okey. So, kamu boleh explain daripada ni. Daripada dari kawasan dalam,
kawasan air dalam iaitu kurang tumpat. Kurang tumpat ke kawasan air cetek lebih tumpat. Hal laju dia berkurang. Okay? Hal laju gelombang dia berkurang. Tak kisahlah kamu nak panggil hal laju ke laju pun boleh ke. Laju ke sama. Okay? Okay, berkurang. Okay, ni baru satu markah. Okay, poin yang kedua, kamu boleh kaitkan dengan formula ni. Formula gelombang kan, V sama dengan F lambda kan. Ingat tak formula ni? So, apa hubungan hal laju dengan panjang gelombang? Hubungan dia apa? Berkadar terus. Ya, berkadar terus. So, kalau hal laju gelombang dia berkurang, panjang gelombang pun berkurang. So, kamu boleh explain. Panjang gelombang berkurang. Ni markah kedua. So, bila panjang gelombang dia berkurang, so nanti, okey sekarang ni, daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, kan hal laju dia berkurang. Panjang gelombang dia berkurang. So, bila hal laju dia berkurang, dia akan dibiaskan mendekati garis normal ke menjauhi garis normal? Pantai ni pun ada garis normal juga. Ya, mendekati. Okay. Kamu explain lah. Gelombang dibiaskan mendekati garis normal. Okay. Mendekati garis normal. Okey. Dah dapat 3 markah. Boleh? Faham ni? Boleh. Boleh Okey. Boleh. Okey. So kan, sebab itulah kalau kamu tengok dari atas ke kan, kamu tengok kat laut air dalam, dia punya ombak dia, gelombang air dia, panjang gelombang dia besar-besar kan. Besar-besar kan, jauh-jauh kan. Dia punya panjang gelombang dia nampak kan, besar-besar kan. Besar-besar. Tapi makin dekat dengan pantai, dekat dengan pasir tu, dia makin lama dia punya panjang gelombang dia makin kecil kan. Nampak macam makin kecil macam tu kan. Itulah dia. Sebab hal laju gelombang dia berkurang. Okay? So panjang gelombang dia pun berkurang. So dalam kes ni, bila berkurang, so gelombang tu akan dibiaskan mendekati garis normal. So mana garis normal dia? Cikgu tak show mana garis normal dia. Kamu buat je lah ayat mendekati garis normal Sebab ni, mana garis normal sekejap Dia macam ni. Kenapalah tiba-tiba nak fikir garis normal buat ni. Sekejap Dia macam ni. Dia macam ni. Kalau dah macam ni. Garis normal dia straight jugalah, betul tak? Dia macam ini sebab cikgu lukis. Mungkin dia punya ni. Mungkin dia punya gelombang dia macam ni lah. Sekejap Tengok kat dalam tu je ni. Kat sini macam ni ni. Macam ni kan. Ni gelombang dia. Nanti akan dibiaskan nampak ada bengkok kan kat sini bengkok dia. Adalah garis normal dia dekat sini kan. Tak payahlah fikir lebih-lebih. Sekejap, tiba-tiba nak fikir lebih-lebih sekejap Macam ni. Macam ni. Garis normal dia yang ini tu. So akan dibiaskan mendekati macam tu kot. Mungkin garis normal ni adalah di situ Kita pun tak tahu kat mana garis normal dia. Macam tu lah. Kita ada kan praktis buat benda gelombang air ni kan? Ada kan? Yang lukis-lukis tu ada tak? Ada. Ada. Okay lah. Okay, next. Macam ni lah kan. Ni kawasan dalam. Ni kawasan cetek. Ni permukaan dia. Jadi garis normal dia berserenjang lah. Garis normal dia berserenjang. Tu garis normal. So, ni gelombang air. Gelombang air menuju kat sini.
kan? So dia akan dibiaskan mendekati ni mendekati garis normal lah, mendekati garis normal. Ni dia punya gelombang 7 dengan gelombang yang dibiaskan. So nanti kamu lukis lah dia punya ombak-ombak dia tu, okey? Panjang gelombang ni macam ni kan. Mula besar-besar, besar-besar. Lepas tu yang ni dia mesti bersebenjang lah. Okay, ombak tu mesti bersebenjang dengan gelombang 7 tu. Yang ni pun ombak ni pun mesti bersebenjang juga. Okay, dengan gelombang yang dibiaskan tu bersebenjang. Tapi yang ni kamu lukis kecil-kecil dia punya panjang gelombang dia. Dia kecil-kecil. Kecil-kecil kan. Yang ni besar-besar. Macam kes tadi tu lah. Kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, hitungkan frekuensi. Nak kira frekuensi F. So F sama dengan V per lambda. Okey, dalam pembiasan gelombang frekuensi dia tetap. Maksudnya air dalam pun frekuensi dia sama, air cetek pun frekuensi dia sama. Yang berubah hanya dia punya apa? Dia punya had laju dia dengan panjang gelombang. So kalau had laju berkurang, panjang gelombang pun berkurang. Tapi frekuensi dia tetap. Jadi kamu boleh kira lah frekuensi dia. Okay, so kamu ni info dia kat sini. Laju dia 12 V. Merambat dari kawasan dalam dengan panjang gelombang dia 0.8 cm panjang gelombang. Ke kawasan cetek dengan panjang gelombang dia 0.5 cm. Oh, yang dia bagi maklumat dekat air dalam ni je. Kawasan air dalam ni. Ni panjang gelombang. Laju dia 12. Boleh kira tak frekuensi dia? Kira. Boleh. Kira dapat berapa? So kita dah ada had laju dia 12 cm saat -1 bahagi dengan panjang gelombang dia ni 0.8 cm ni kan. 12 bahagi 0.8 berapa? Kamu dapat lah 15. So ni potong cm potong, so yang tinggal saat -1. So dapatlah 1 markah. Ataupun kamu tahu frekuensi unit dia hertz kan. So 15 Hz pun boleh. So kalau air dalam 15 Hz, air cetek pun sama juga 15 Hz. Sebab frekuensi dia tetap.